Astaghfirullahaladzim. 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 Alaikum bittahiyyatul Islam. Tahiyatan thayyibatan mubarakatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil mustafa al-qail innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi Masjid Nurul Hidayah serta ahli jadah kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala dengan limpahan kurniaan nikmat yang seluas-luasnya diberikan kepada kita, nikmat kesihatan yang baik. Malam ni suara saya boleh jadi serak pula. Tadi saya makan asam, kan ada asam potong limau, potong pelak yang letak asam dalam. Saya makan dekat separuh. Serak tu suara. Saya ingin bergantung sikit asam tu, asam yang diletak-letakkan dalam tu. Dapat tu memang kalau tanpa perasan boleh habis satu mangkuk tu. Suara dah jadi serak pula. Bagi tadi okey. Alhamdulillah, diberikan kesihatan yang baik dan diberikan kelapangan masa untuk sama-sama kita bertamu dan mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hasil daripada jemputan yang Allah Taala berikan kepada kita, dan kita sedang memenuhi jemputan Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang cukup besar. Dapat sama-sama kita menyempurnakan solat fardu maghrib berjemaah, dan alhamdulillah masih lagi kita diberikan nikmat solat berjemaah. Walaupun hari ini jadi kecoh sikit lah, masjid dan surau boleh ke solat berjemaah, boleh ke buat kuliah, masing-masing tempat tanya kepada kami di kalangan Persatuan Takmir. Jadi konsepnya mudah. Selagi mana tak ada berkeliling, insyaAllah berkelilingnya itu akan mungkin hari Rabu malam ataupun hari Khamis. Sama ada kita ni dibolehkan untuk solat berjemaah ataupun hanya yang boleh 6 orang je. Dia kalau solat berjemaah tak boleh 6 orang, makanya kuliah pun tak boleh. Makanya sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi tadi dah meeting, insyaAllah dah buat keputusan dan nak dipersembahkan setiap keputusan itu kepada Sultan. Tengoklah hari Rabu malam ataupun Khamis pagi dah ada berkeliling. Sama-sama kita doa. Janganlah sampai kita tak boleh solat berjemaah. Mungkin untuk Pak Imam, Pak Bilal tak ada masalah, kita yang sedang seronok ni
Tengok kau ibu makin lama makin ramai, tiba-tiba terputus. InsyaAllah sama-sama kita doa. Doa dalam majlis ilmu ni satu doa yang mustajab, InsyaAllah, sebab bersama dengan kita para malaikat Allah Ta'ala yang mengaminkan doa. Dan Alhamdulillah, Masjid Nurul Hidayah ini masih lagi melaksanakan kuliah, InsyaAllah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu nikmat yang cukup besar. Baiklah, diam tak diam kini kita dah masuk ke tanggal 23 Rabiul Awal. Kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang teramat istimewa. Kerana apa? Kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjadi umat Nabi. Kita dilahirkan dalam keadaan kita dapat nikmat iman, kita dapat nikmat Islam, nikmat iman, dan dapat nikmat menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Itu antara satu nikmat yang cukup besar. Maka berkesempatan yang ada, ketika mana kita berada dalam bulan Rabiul Awal, sedikit kita nak bermuhasabah dirilah, ataupun kita nak menzuhirkan tanda syukur kita kerana Allah Ta'ala pilih kita menjadi umat Nabi. Kerana apa? Ketika mana hidup Nabi ni, Nabi teramat-amat cinta, bahkan merindui kita, tuan-tuan. Itu hakikatnya yang perlu kita tahu. Ketika mana hayat Nabi ni cinta dan rindu kepada kita. Ketika mana baginda berada di perkuburan Baqi', di situ ada 10,000 di kalangan sahabat. Nabi mendoakan untuk mereka waktu itu bersama dengan Nabi, para sahabat yang ada. Maka menampakkan setelah mana Nabi mendoakan ke atas penduduk Baqi', menampakkan wajah Nabi seolah-olah sedang menanggung kerinduan, seolah-olah rindukan seseorang, sehingga mana terluah beberapa kalimat daripada mulut Nabi dengan mengatakan wadidatu inni laqaitu ikhwan. Sesungguhnya aku ini teramat-amat rindu nak bertemu dengan saudara aku. Nabi istilahkan ikhwan. Bila sahabat mendengar akan kata-kata Nabi, lantas sahabat pun katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, alaysa nahnu ikhwan, kan kami ini adalah saudara engkau. Sebab Nabi persaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Maka kami yang ada ini adalah merupakan saudara engkau, ya Rasulullah. Makanya kalau engkau rindu kepada saudara engkau, kami ada di samping engkau. Lantas Nabi katakan, la, tidak, bal antum ashabi, tetapi kamu ini sahabat aku, bukan ikhwani. Walakin ikhwani, tetapi saudara aku yang aku maksudkan, kata Nabi, di kalangan umat aku di akhir zaman, allazina amanu bi wa lam yarawni, di kalangan mereka yang tidak pernah melihat aku sama sekali, tidak pernah, tetapi mereka mencintai aku, mereka beriman kepada aku, meluap-luap kecintaan mereka ini kepada aku. Dan baru-baru ini kita dipaparkan watak seorang remaja umur 18 tahun, watak remaja yang meluap-luap kecintaan dia kepada Nabi. Siapa namanya? Abdullah ibn Ansoros, bangsa Chechnya, yang mana bila berdepan dengan si penghina Nabi. Siapa nama si penghuni Nabi, si penghina Nabi? Paki, dia punya Samuel Paki, seorang guru sejarah. Rupanya disebutkan Samuel Paki ini bukan pertama kali dia melakukan penghinaan kepada Nabi. Dah berkali-kali, dah bertahun-tahun memang kerjanya duk hina Nabi dalam diam. Dan disebutkan telah pun diberikan peringatan, tetapi tetap berdengki meneruskan penghinaan kepada Nabi.
Maka bila berdepan dengan seorang remaja yang meluap-luap kecintaan dia kepada Nabi, tak boleh tengok Nabi dihina, akhirnya mengambil tindakan untuk apa? Selesaikan masalah tersebut. Pancung kepala tuan-tuan, sebab dah diberi warning, tetapi tetap mendekil. Walaupun dia tahu apa kesannya, dia bersiap sedia untuk berkorban demi Nabi. Rasulullah tuan-tuan ketika mana di Madinah, di Mekah pun Nabi pernah berdepan dengan dua tokoh musyrikin Mekah yang kerjanya duk hina Nabi. Siapa namanya? Uqbah bin Abi Mu'is dan Nadar bin Haris. Dua tokoh musyrikin Mekah ni ketika mana Nabi berada di Mekah ni dalam tempoh 13 tahun, dua tokoh ini kerjanya duk hina Nabi. Terguris Nabi. Terkadang Nabi boleh bersabar bila Nabi diperlakukan, contohnya diletakkan najis di atas badan Nabi, leher Nabi diceruk, Nabi boleh bersabar. Tetapi terkadang Nabi bila sentiasa dihina, maka Nabi sedih, perasa Nabi. Akhirnya Nabi doakan untuk kebinasaan kedua tokoh musuh ini. Begitu juga ketika mana Nabi berada di Madinah, Nabi berhijrah di Yasrib Madinah. Sekali lagi Nabi bertemu dengan tokoh bangsawan Yahudi. Satu namanya tuan-tuan Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf adalah tokoh Yahudi yang kaya, bangsawan Yahudi. Dia ni, hebat dia ni, pakar mendeklamasikan syair. Bukan sekadar pakar mendeklamasikan syair, pakar mencipta syair. Hebat Ka'ab bin Ashraf, dan pemilatu yang terbaik di kalangan puak-puak Yahudi. Disebutkan setiap kali kalau dia mencipta syair tuan-tuan, dia akan meletakkan elemen penghinaan ke atas Nabi. Elemen penghinaan ke atas Nabi. Ka'ab bin Ashraf ketika mana dapat tahu yang tentera Islam menang dalam peperangan Badar, dia terperanjat dan dia bermuka jitu, dan menyangkakan tentera Islam ini habis binasa. Sebab berdepan dengan 1000 orang tentera musyrikin Mekah yang terlatih daripada sudut ketenteraan. Yang datang 1000 tu semua tentera terlatih. Disangkakan tentera Islam ini binasa, rupanya menang besar. Maka apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ashraf, dia telah mencipta satu syair untuk menyuntik semangat musyrikin Mekah. Sanggup dia pergi ke Mekah dan membacakan syair-syair tersebut di hadapan pemuka-pemuka musyrikin Mekah untuk menyuntik semangat mereka agar membalas dendam ke atas umat Islam. Akhirnya berjaya dia menyuntik tuan-tuan. Mereka bangkit, mereka menghimpunkan semua kekuatan untuk balas dendam. Kemudian bila dia memperlihatkan semua dah semangat, akhirnya dia pulang semula ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, dia masih lagi meneruskan penghinaan kepada Nabi dalam bentuk syiar dia lah. Nabi teramat-amat terguris dengan apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ashraf ni. Nabi sedih dan terasa sangat sebab dihina Nabi tuan-tuan. Dan akhirnya Nabi menghimpunkan di kalangan sahabat dengan menawarkan kepada sahabat, siapa di antara kamu yang boleh bunuh si penghina tersebut? Ka'ab bin Ashraf, siapa di antara kamu yang boleh ambil tugas untuk bunuh tokoh Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf? Daripada ramai-ramai sahabat yang ada, rupanya bukan mudah tuan-tuan nak bunuh Ka'ab bin Ashraf. Usahakan nak bunuh, nak jumpa dia pun payah. Sebab dia duduk dalam satu qol'ah tembok yang tebal, dan dia kalau keluar bersama dengan dia ni ada pengawal. Maka bila Nabi tawarkan, disebutkan 3 orang sahabat Nabi yang kebetulan dia ini ada pertalian saudara dengan Ka'ab bin Ashraf, saudara dia. Satu namanya antaranya Muhammad bin Maslamah,
Yang keduanya Ubad ibn Bishr. Yang ketiganya Abu Nailah. Abu Nailah ni macam adik-beradik susuan. Maknanya ketiga-tiga mereka ini bersaudara dengan Ka'ab bin Ashraf. Kerana kecintaan mereka ini kepada Nabi, mereka sanggup menerima tugas tersebut. Dan ketiga mereka ini minta pandangan Nabi bagaimana strategi yang perlu kami gunakan. Walaupun dia ini bersaudara dengan Ka'ab bin Ashraf, tetap nak minta strategi daripada Nabi, sebab Nabi ini hebat daripada sudut strategi. Nabi pun ajar cara strategi. Akhirnya mereka dapat masuk ke dalam Qur'an tersebut dan bertemu dengan Ka'ab bin Ashraf. Konon-kononnya mereka ini lari daripada Nabi. Mereka konon-kononnya memburukkan Nabi. Bila mereka ni memburukkan Nabi, sukalah Ka'ab bin Ashraf. Pada ketika itulah konon-kononnya mereka nak pinjam sesuatu dengan Ka'ab bin Ashraf. Nak pinjam sesuatu sebagai satu hilang. Bila pinjam, senanglah nak berulang kali, nak bayar kan, nak bayar pinjaman. Maka bila nak pinjam, apa yang dikatakan oleh Ka'ab bin Ashraf, sahabat yang kata, aku akan bayar nantilah kalau aku ada duit, aku akan bayar. Kalau aku ada benda ni, aku akan bayar. Apa kata Ka'ab bin Ashraf? Kamu tak perlu bayar. Memadailah kamu bawa perempuan-perempuan kamu serah pada aku, selesai hutang. Kaki perempuan apa tu? Jadi panik juga sahabat. Dia jenis nak bayar hutang jenis perempuan-perempuan. Maka kata Muhammad bin Maslamah, dia duk puji, dia cek, dia mengatakan, takkanlah orang sehandsome kamu, semulia kamu ni nak ambil perempuan-perempuan yang biasa-biasa di kalangan kami. Paling tidak kamu ni kena dicarikan perempuan yang hebat, daripada Rum yang hebat. Kami tak mampu nak adakan perempuan, memadailah kami bayar dengan senjata, dia kata. Akhirnya Ka'ab bin Ashraf dia bersetuju. Masa itulah mereka duk berulang berhubungan. Akhirnya sampai masanya ketiga mereka ni macam merancang. Yang Abu Nailah ni dia merancang, konon-kononnya dia nak cium rambut Ka'ab bin Ashraf. Bila dia dah nak cium, dia macam grip. Kalau cerita wrestling tu apa, dia kepit kepala dia. Kalau smackdown tu campak kan, macam grip lah gitu. Bila aku dapat grip, nanti kamu buat sesuatu. Maka waktu itu Abu Nailah kononnya dia panggil dia, Ka'ab, aku tengok rambut kau ni wangi, izinkan aku nak cium. Maka seronoklah, dia pun tadah kepala. Sedang itu dia tadah kepala, terus grip. Datang Muhammad bin Maslamah terwuduk waktu tu malam, dan dipenggal kepalanya, dibawa kepalanya, tunjukkan kepada Nabi. Nabi suka. Nabi berdepan dengan sebegini. Nabi tawarkan kepada sahabat untuk bunuh. Akhirnya di zaman kita berdepan watak seumpama Ka'ab bin Ashraf yang menghina Nabi dalam bentuk yang sama, tuan-tuan. Dalam bentuk yang sama, Allah Ta'ala takdirkan seorang pemuda yang tak dikenali, biasa dia. Dia bukan mujahid, orang biasa macam kita, tetapi kecintaannya kepada Nabi ni, Allah tak tertahan. Bila berdepan orang hina Nabi, sanggup berkorban dengan Nabi, untuk Nabi. Kalau nisbah kita dah tuan-tuan, kalau kita berdepan dengan orang yang hina Nabi, paling tidak kalau kita terasa, itu dah okey lah. Tetapi kalau kita mengatakan biasalah, itu kebebasan bersuara. Kalau kita katakan begitu tuan-tuan, maknanya kita tak iman. Arti kata lain, tak layak untuk kita nak mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Rupanya kesan daripada peristiwa tersebut, dia ditembak 9 das kena tembak. Dan memperlihatkan bagaimana ketika mana jasadnya nak dikebumikan, puluh ribu yang bawa. Masya Allah, tanda syahid. Yang mudah-mudahan dapat bersama dengan baginda Rasulullah SAW.
kita yang ada ni apa usaha kita tuan-tuan. Oleh kerana kita berdepan dengan sikap Perancis tu sendiri, terutamanya Presiden Emmanuel Macron lagi ni, Allah Ta'ala paparkan watak rupanya dah lama dia ni anti-Islam pun. Banyak tohmahan dia mengatakan orang Islam dalam keadaan krisis yang besar. Bahkan isterinya tuan-tuan menghina di kalangan wanita-wanita yang bertudung, sampai tahap dengan dia mengatakan wanita-wanita yang bertudung ni jangan sampai nampak budak kecil. Kalau nampak kanak-kanak, nanti kanak-kanak menjerit ketakutan. Sampai kira begitu. Baru-baru ni orang ambil gambar dia, tengok muka dia, tunjuk pada kanak-kanak menjerit dengan tak bertudung, dengan mukanya yang menggerunkan. Rupanya watak sebegitu. Termasuk Presiden Perancis hari ini. Kat sana dikatakan bagaimana nasib wanita-wanita Islam yang bertudung. Seolah-olah di sana ada ejen-ejen Dajjal, ejen-ejen Dajjal yang menemukan nampak wanita yang bertudung, dia akan datang, dia tumbuk sekuat hati, dia tandang sekuat hati. Tuan-tuan, mudah-mudahan asbab inilah Allah Ta'ala satukan hati-hati orang-orang Islam. Sebagaimana Nabi pernah minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 3 permintaan Nabi doa. Daripada 3 permintaan Nabi, dia bukan doa, ni permintaan Nabi. Di Nabi ni ada doa, peruntukan doa mustajab. Pernah Nabi ceritakan kepada sahabat bahawasanya setiap Nabi ni Allah Ta'ala peruntukkan doa-doa mustajab. Semua Nabi dapat. Arti kata lain, kalau digunakan doa tersebut, Allah Ta'ala akan mustajabkan. Contohnya Nabi Allah Ta'ala Musa gunakan doa tersebut. Dia ambil tongkat, ketuk kat laut terbelah. Nabi Allah Ta'ala Nuh pernah gunakan doa tersebut, datang banjir yang besar. Nabi Allah Ta'ala Lut pun pernah gunakan doa tersebut hingga terbaliknya kaum. Begitu juga Nabi Allah Ta'ala Soleh dan semua Nabi. Dan Rasulullah sebutkan kepada sahabat, semua Nabi ini dah gunakan peruntukan kotak doa mustajab, hanya aku saja yang tak gunakan. Maknanya tuan-tuan, kalau Nabi nak gunakan pada ketika itu, minta mohon kepada Allah Ta'ala agar musyrikin Mekah ni, agar mereka ini menerima hidayah, niscaya Allah Ta'ala perkenankan. Tetapi Nabi tak gunakan doa tersebut. Sahabat kata, kenapa kan tak gunakan doa tersebut? Kalau tak, Nabi tak perlu bersusah payah nak pergi Madinah berhijrah. Memadai Nabi gunakan doa mustajab. Nabi katakan, aku simpan doa ini untuk umat aku di akhir zaman, di hari akhirat nanti. Masya Allah. Itu sebab ada satu syafaat yang dinamakan syafaatul uzma. Nanti kita akan bahaskan. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, 3 permintaan Nabi minta kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi pun pernah minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Engkau jadikanlah penghuni syurga itu separuh daripada penghuni syurga itu separuhnya adalah di kalangan umat aku. Nabi minta begitu tuan-tuan untuk kita. Ya Allah, Engkau jadikanlah separuh di kalangan umat aku ni, separuh di kalangan penghuni syurga, separuh itu di kalangan umat aku. Maka Allah Ta'ala perkenankan permintaan Nabi. Bahkan disebutkan bukan Allah Ta'ala beri separuh, Allah Ta'ala tambah lagi 1/3. Maknanya lebih separuh. Contohnya kalau penghuni syurga itu ada 1000 orang, umat Nabi ada 700 orang. Allah Ta'ala perkenankan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wala sawfa nu'tika rabbuka fatardah. Wahai Muhammad, aku akan perkenankan permintaan kau, maka engkau redha dengan pemberian aku. Bayangkan, penduduk syurga lebih separuh adalah di kalangan kita. Kan satu nikmat yang cukup besar. Bahkan ada satu syafaat yang paling istimewa yang Nabi pernah sebutkan di hadapan sahabat.
yadkhulul jannata min hazil ummah sab'una alifan bi ghairi hisab. Dan dikatakan umat aku ini akan masuk ke syurga, akan masuk ke syurga di kalangan umat aku ini seramai 70,000 orang, kata Nabi, tanpa hisab, tanpa dihisab. Maknanya bila disebutkan tanpa dihisab, amalannya tak perlu ditimbang, tetapi dia tetap akan meniti di tanah sirat. Amalannya tak ditimbang, kata Nabi, seramai 70,000 orang. Maka bila Nabi sebutkan seramai 70,000 orang, maka di kalangan sahabat yang ada tertunduk kesedihan. Mau tak sedih tuan-tuan? 70,000 ni satu kota yang tak banyak, tak ramai. Kalau nisbah daripada zaman Nabi sampai zaman kita, silap-silap berpuluh-puluh bilion. Bahkan zaman kita je contohnya, umat manusia ni ada 7 bilion. Katakan tolak orang kafir 4 bilion, tinggal 3 bilion. Nisbah pada zaman kita 3 bilion ni yang terpilih hanya 70,000. Itu tak masuk di zaman Nabi lagi. Sahabat tertunduk kesedihan, adakah aku ni layak, adakah aku ni layak, sampai tak ada begitu, menangis. Tiba-tiba tak semena-mena bangkit seorang sahabat yang bernama Ukashah bin Mihsan, melulu mendapatkan Nabi dengan penuh pengharapan, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum, doalah kepada Allah agar aku ni termasuk di kalangan 70,000, dengan penuh pengharapan. Rasulullah berdoa kepada Allah dan Allah Ta'ala perkenankan. Dan Rasulullah katakan kepada Ukashah, anta minhum, engkau termasuk di kalangan 70,000. Menangis Ukashah, penuh Nabi punya suka, bersyukur. Dan sahabat-sahabat yang lain pun, ya Rasulullah, doakan kami, doakan kami, doakan kami. Maka Nabi katakan, sabaqaka Ukashah, Ukashah telah mendahului kami. Dan diriwayatkan ada di kalangan sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau begitu kami nak tahu, di kalangan 70,000 umat engkau yang masuk syurga tanpa hisab, apakah sifat mereka? Mereka kaya dengan sifat apa? Dia macam nak tahu. Maka Nabi pun sebutkan antaranya, mereka yang berkelayakan untuk masuk ke syurga tanpa hisab, antaranya mereka ini kaya dengan sifat redha dan sabar dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan. Redha dan sabar. Hari ini kita berdepan dengan ujian yang cukup besar, bentuk penyakit berjangkit, tuan-tuan. Tetapi kita tetap bersyukur, tuan-tuan. Kalau tak kerana doa Nabi, silap-silap dah lama kita tertimpa satu bala yang besar. Antara kasih sayang Nabi kepada kita, pernah Nabi bermohon kepada Allah, sayangnya Nabi kepada kita, ya Allah, engkau jangan timpakan ke atas umat aku ini bala yang besar sebagaimana tertimpanya bala-bala ke atas umat-umat yang terdahulu. Nabi minta kepada Allah, bimbang. Bagaimana umat terdahulu, kaum Nabi Allah Ta'ala Nuh, tertimpa ke atas mereka bala yang besar, banjir besar. Begitu juga kaum Nabi Allah Ta'ala Lut. Kita lihat nisbah kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Allah Ta'ala Lut dan kemaksiatan yang berlaku di zaman kita hari ini. Agak-agak mana lebih teruk? Kaum Nabi Allah Ta'ala Lut, antara bentuk kemungkaran yang dilakukan, satu kemaksiatan, mereka nisik sesama sendiri, lelaki dengan lelaki. Kalau istilahnya hari ini, gay. Asbab itu Allah Ta'ala datangkan bala, diangkat kota Sadu ni, diangkat sampai ke bawah kerak bumi ni, diangkat sampai ke atas, diterbalikkan. Bila terbalik, maka kaum Nabi Allah Ta'ala ni bercucuran jatuh sampai ke kerak bumi. Allah Ta'ala benamkan, jatuhkan benam dan hempak ke atas mereka. Kesannya hari ini sampai sekarang ada, kalau kita pergi ke Laut Mati, Bahrul Mayit di Jordan. Itu sebab kalau kita lihat
di sekitar laut mati tu, kalau kita ambil batu ni macam pelik sikit. Bahkan saintis mengkaji sepatutnya batu ini tak perlu berada di muka bumi, dia patutnya tempatnya di kerak bumi. Maka benarnya Allah Ta'ala pernah terpanikkan utusan di atas kemaksiatan mereka, iaitu hubungan seks sesama jenis, gay namanya. Nabi bimbang tuan-tuan, kalaulah Nabi tak berdoa kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, kita lihat bentuk kemaksiatan yang kita buat hari ini di zaman kita. Kita ambil contoh mudahlah, LGBT. Kita ambil maksiat bentuk ini, LGBT. Daripada 4 kaum Nabi Allah Ta'ala Lut sangkut GG. 3 lagi tak ada zaman kita ada. Kita ada lesbian. Lesbian perempuan dengan perempuan. Zaman Nabi Allah Ta'ala Lut tak ada, dia lelaki dengan lelaki. Kita lagi kreatif, perempuan dengan perempuan. LG kita pun ada. B pun dahsyat juga. Zaman Nabi Allah Ta'ala Lut tak ada, zaman kita ada. Bioseksual, maknanya nafsu ni ada 2. Satu nafsu pada perempuan, satu nafsu kepada lelaki. Terkadang dia kahwin dengan perempuan, dalam masa yang sama dia bantai lelaki. Itu bioseksual. Yang transgender, iaitu lelaki boleh jadi perempuan, perempuan boleh jadi lelaki. Bahkan ada lagi bentuk-bentuk kemaksiatan berbentuk seks ni. Baru-baru ni seorang bapa dia rumpul anak umur 6 tahun. Ada manusia bersekedudukan dengan anjing, dengan binatang. Menggerunkan, tuan-tuan. Makanya kalau Nabi tak berdoa untuk kita, agak-agak layak tak kita ini menerima bala? Maka atas doa Nabi lah Allah Ta'ala datangkan juga bala. Tetapi bala berbentuk peringatan. Arti kata lain, bala yang Allah Ta'ala datangkan, andai kiranya manusia ini mentakarubkan diri kepada Allah Ta'ala, bertaubat, bala itu akan ditarik sikit-sikit. Itu namanya bala peringatan. Ketika mana Nabi sampai di Yasrib, tuan-tuan, peringkat permulaan, di kalangan sahabat ni ramai sakit, demam panas. Antaranya Sayyidina Abu Bakar demam. Yang paling teruk Sayyidina Bilal demam 2 minggu. Sampai tahap menangisnya Bilal, rindu nak balik ke Mekah. Bila dia tengok langit aja, dia rindukan langit kat Mekah. Bila memperlihatkan sahabat ini kena wabak, sakit, Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala agar diangkat penyakit wabak tersebut. Akhirnya diangkat, Nabi tukarkan daripada Yasrib kepada Madinatul Munawwarah. Kemudian Nabi katakan kepada sahabat muhajirin, ya ma'syaral muhajirin, wahai sahabat-sahabatku muhajirin, khamsun iza batulibtum bihinna wa a'udzu billahi an tutrikuhinna lam tazhar fahisha ala qaumin qutta hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madas fi islafihim. Nabi katakan kepada sahabat muhajirin, wahai sahabatku muhajirin, ada 5 bentuk kemungkaran dan ada 5 bentuk kemaksiatan. Kalau umat aku lakukan 5 kemaksiatan ini, Allah Ta'ala akan datangkan bala-bala mengikut kemaksiatan. Maknanya kalau buat maksiat ni balanya sekian, buat maksiat ni balanya sekian. 5 bentuk. Kalau berlaku ke atas umat aku ni, maka Allah Ta'ala akan segerakan bala. Yang pertama Nabi sebutkan, di akhir zaman nanti akan berlaku ke atas umat aku, yang mana kata Nabi, lam tazhar fahisha ala qaumin qutta hatta yu'linu biha. Yang mana umat aku ini di akhir zaman mereka akan melakukan kemungkaran, mereka akan melakukan kemaksiatan, bahkan mereka lakukan dosa kemaksiatan mereka tak anggap itu dosa.
Bahkan mereka iklankan pula dosa yang mereka lakukan. Tak rasa itu dosa, dia rasa biasa je, bahkan dia iklankan. Banyak contoh, kita ambil satu contoh yang dekat dengan kita tuan-tuan. Contoh yang dekat dengan kita yang tanpa kita perasan. Kita masing-masing ada kereta. Kita gunakan kenderaan kita ini berulang-alik ke rumah Allah Ta'ala, pergi surau, pergi masjid. Itu dah cantik. Tetapi dalam masa yang sama, kita berurusan dengan riba. Riba pada ketika mana kita nak hidupkan insurans kereta. Berapa ramai di kalangan kita ni pilih syarikat konvensional yang tak Islami daripada memilih syarikat takaful Islami. Yang jelas yang syarikat konvensional tu memang berurusan dengan riba. Terkadang menduga iman tuan-tuan saat kita nak hidupkan roket tuan-tuan. Sebab yang bukan Islami ni dia murah sikit, yang Islami ni mahal sikit, tapi tak ada riba. Masa itulah pertimbangan iman kita nak pilih mana nak pilih yang Islami mahal pula. Ambillah yang konvensional. Maka pun kita berurusan ambil insurans. Dan berurusan dengan insurans, nanti syarikat tu diambil, dia bagi stiker syarikat dia. Dengan bangganya kita tampal di cermin kereta kita. Kita bawa kereta kita ke mana-mana, pergi ke masjid dengan membawa mengiklankan syarikat konvensional. Allah, itu je satu. Kita rasa tak ada rasa apa-apa tuan-tuan. Cuba cek kita masing-masing, tengok syarikat apa. Tapi saya rasa kat sini semua etika takaful, alhamdulillah, elakkan daripada riba. Hari ni senario berlaku, rasuah sana sini pun tak rasa apa-apa. Mereka rasa bangga pula buat rasuah, tak rasa dosa. Kalau itu berlaku, melakukan kemaksiatan cara terang-terangkan dan diiklankan tak rasa apa-apa, kata Nabi, tunggulah illa fasha fihim at-ta'un. Allah Ta'ala akan timpakan ke atas umat aku ini bentuk-bentuk penyakit-penyakit berjangkit. Antaranya disebutkan ta'un. Mungkin di zaman kita tak ada dah penyakit ta'un, di zaman Nabi ada. Tapi ada juga dah ta'un kusta, tapi peratusnya sedikit. Wal auja' allati lam takun maltas fi islafihim. Auja' ni ada yang mengatakan kebuluran, dan ada mengatakan dia berbentuk penyakit-penyakit berjangkit yang tak berlaku di zaman Nabi, tetapi berlaku di zaman akhir zaman. Agak-agak penyakit apa yang melanda kita pada hari ini yang dimaksudkan oleh Nabi? Penyakit-penyakit yang berjangkit. Hari ini dikenali penyakit COVID-19 yang melanda kita hari ini. Bahkan menjadi gelombang ketiga untuk kita yang teramat dahsyat. Dulu ketika mana bulan 3, bulan 4 paling dahsyat 200 lebih, 250 sekitar gitu. Sekarang ni mencecah 1,700 tuan-tuan. Membimbangkan. Mungkin ada asbab. Mungkin sebelum ini ingat dalam bulan 6, bulan 7, bulan 8 sampai tahap tak ada jangkitan kosmos sifar. Kita beranggapan negara kita ini bebas daripada COVID-19. Mungkin asbab ada di kalangan kita ni, di kalangan ulama orang soleh ni tak putus berdoa kepada Allah, mohon Allah Ta'ala tarik sikit. Tiba-tiba masuk bulan 9, masuk bulan 10 tuan-tuan, menampakkan watak manusia dah mula nampak kerakusan. Nak kejar kuasa sana, nak dapatkan kuasa sini, dan menampakkan kerakusan. Dan tak heranlah rasuah sana, rasuah sini, tak rasa berdosa tuan-tuan. Allah Ta'ala kembalikan semula penyakit ini disebabkan kemungkaran yang manusia buat. Hari ini teramat dahsyat, 1,000 lebih tuan-tuan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala jangan sampai bumi muar, khususnya lah umumnya Johor ataupun negara kita, bebas daripada COVID. Kita mentakarubkan diri kepada Allah Ta'ala
Bila kita takarub kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala tarik sikit. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbalik tadi tentang doa Nabi yang kita sebutkan. Antara doa yang ketiga ni Nabi minta, yang ni Allah Ta'ala tangguhkan tuan-tuan. Allah Ta'ala tangguhkan apa yang Nabi minta. Nabi minta kepada Allah, wahai Allah, Engkau satukanlah hati-hati umat Islam agar mereka ini menyatu sesama mereka. Mereka tak bermusuhan antara satu sama lain. Yang ni Allah Ta'ala tangguhkan hingga 3 masa. Bila tuan-tuan, mungkin ada asbab lah yang menyebabkan umat Islam bersatu. Tak mustahil peristiwa di Perancis ni menjadi asbab umat Islam bersatu. Walaupun di sana ada pandangan di kalangan ulama, umat Islam akan menyatu ketika mana kedatangan Imam Mahdi. Waktu itu menyatu. Bahkan tak mustahil sekarang ni Imam Mahdi dah ada. Asbab akan menyatu umat Islam daripada kesan bagaimana reaksi Perancis hari ini memusuhi Islam. Tengok seluruh negara-negara Arab ni bangkit. Bukan mudah nak dapat bangkit, dah menampakkan satu, menyatu dah. Antara caranya mereka boikot barang-barang. Mungkin tempat kita ni tak banyak barang daripada Perancis tuan-tuan. Kalau kat negara Arab bersepah. Kalau kat negara kita ni banyak made in China kan. Rata-rata China. Hari ni kita dah tempah barang kat Shopee, memang silat-silat 2-3 bulan baru sampai tentang Covid. Beli. Tapi ada juga barangan made in Perancis ni. Kalau kita tahu kereta yang lambang tu, lambang singa berdiri. Saya nak sebut pun macam salah, confirm salah, tapi saya sebut. Pojok ke, pijok ke, pijat ke, pojok. Tapi kalau tuan-tuan dah beli, jangan tuan-tuan bakar pula. Kalau tuan-tuan bakar, tuan-tuan rugi. Ada satu watak orang Arab dibakar. Maknanya jangan kita belilah. Jadi kita lagi satu tayar satu kebanggaan. Istilahnya kalau kita beli jenama tayar tu dahsyat lah. Tengok ngeri nama jenama tayar tu, kita dah respect gila lah. Tayar jenama Michelin kan, pun katanya daripada Perancis. Lepas ni jangan cari jenama tu. Banyak lagi jenama Toyol. Bukan Toyol, Toyo kan. Toyo tu India kan. Bila yang lebih okey. Begitu juga makanan. Bini saya suka biskut jenama Jacob. Rupanya Jacob daripada syarikat Denon. Denon ni syarikat Perancis. Lepas ni janganlah beli biskut, sebab mereka Jacob ni dia sedap tau. Dia macam tak ada minyak, makan dengan air teh susu punya sedap. Jadilah susu Dugro pun syarikat Denon juga. Lepas ni kita beli lain lah, susu lain lah. Dah masuk waktu lah. Okey, kita terus, oleh kerana kita terikat dengan SOP tak habis kita. Nanti kita sambung nanti lah. Kita doa mudah-mudahan insya-Allah Khamis nanti adalah keputusan daripada istana. Mudah-mudahan dibenarkan untuk solat berjemaah dan berkuliah. Amin insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika basarina wa ashrah bihi sadrina wasta'min bihi badanina wa atlim bihi lisanina wa qawwi bihi jananina wa asra' bihi fahmina wa qawwi bihi azmina bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih, Pak.